Abdul Latif Muhyiddin atau nama sebenarnya ialah Abdul Latif bin Haji Muhyiddin telah dilahirkan pada 20 Ogos 1938 di Seremban, Negeri Sembilan. Beliau merupakan penyair negara juga pelukis tempatan yang terpengaruh dengan aliran abstrak ekspresionis. Abdul Latif Muhyiddin juga merupakan seorang artis yang menghasilkan karya-karya seni seperti catan dan juga arca yang mempunyai makna atau pengertian yang begitu mendalam. Karya pagu-pagu ini telah dihasilkan pada tahun 1964 dengan menggunakan media cat minyak atas kanvas. Antara teknik yang terdapat pada karya ini adalah seperti teknik lukisan tepat atau hadaj, iaitu lukisan cat abstrak yang mempunyai rupa bentuk yang jelas dan berbatasan tepat. Teknik yang digunakan telah menimbulkan kesan seolah-olah imej dan latar yang terbatas. Catan ini dihasilkan oleh pengkarya berdasarkan peristiwa sebenar yang dialami semasa mengembara. Catan ini mempunyai berkaitan dengan kepercayaan dan agama masyarakat setempat. Abdul Latif Muhyiddin dapat dianggap sebagai pengkarya yang banyak mengelakkan diri daripada memperkatakan masalah politik dan kemasyarakatan dalam catannya. Abdul Latif Muhyiddin lebih gemar mendekatkan dirinya kepada alam dan tata jalur kejadiannya. Berdasarkan karya-karya beliau, kita dapat menyingkap suara hatinya sebagai seorang pengembara yang mencari arti kehidupan dan yang selalu ingin menyabatikan jiwanya dengan anasir-anasir alam. Lukisan pagu-pagu merupakan karya awalnya yang mencerminkan pengembaraannya yang meluas di negara-negara jiran, iaitu Indonesia, Thailand, dan Indochina. Pengalaman beliau mengembara ke negara-negara tersebut dimanifestasikan di dalam siri pagu-pagu yang telah meletakkan beliau sebagai salah seorang pelukis yang paling tersohor di negara ini. Dari segi penggunaan unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan, Abdul Latif Muhyiddin banyak menggunakan unsur seni seperti garisan, warna dan rupa. Manakala dari aspek prinsip-prinsip rekaan pula, beliau mengaplikasikan prinsip seperti imbangan, harmoni, kepelbagaian dan kesatuan. Catan ini memberikan beberapa maksud yang tertentu berdasarkan garisan, iaitu garisan bergerigi bermakna kesakitan, garisan beralun memberi gambaran lembut dan gerak mengalir, garisan kasar memberi gambaran gagah dan kuat, manakala garisan yang berserabun memberi gambaran masalah atau bercelaru. Dari aspek warna pula, Abdul Latif Muhyiddin amat peka terhadap persekitarannya dan warna-warna alam yang kaya dengan unsur mitos. Beliau telah menggunakan warna-warna alam yang suram di dalam penghasilan lukisan pagu-pagu ini. Warna-warna ini dapat menimbulkan suasana tenang dan nostalgik. Penggunaan warna-warna alam ini lebih dekat dengan manusia dan ini akan memberikan kesan psikologi yang mendalam kepada penghayat seni. Catan ini juga menitik beratkan unsur rupa di mana Abdul Latif Muhyiddin telah menggunakan teknik hadaj untuk menonjolkan rupa-rupa dalam karyanya. Sapuan-sapuan berusnya begitu ekspresif, bertenaga, dinamik dan spontan. Rupa-rupa geometri dan organik telah mendominasikan keseluruhan catan itu. Imej-imej yang dilukis itu cukup mantap dan bertenaga.
Beliau juga lebih gemar menyediakan gambaran alternatif yang menunjukkan objek-objek bias yang di mana sekali imbas imej tersebut nampak naif dan tidak bermakna. Oleh demikian, kebanyakan karyanya adalah bersifat ikonik dan berlambang. Pada karya ini, dapat kita lihat imej bumbung-bumbung pagoda yang menjadi hal benda dalam karya yang digambarkan itu telah dipermudahkan. Catan pago-pago ini jelas menerapkan aspek keseimbangan di mana kesemua himpunan imej-imej dihasilkan di ruang tengah catan. Saiz imej yang setara telah menimbulkan konsep imbangan dengan lebih baik dan menjadikan kesemua bahagian catan nampak lebih stabil dan kukuh. Prinsip harmoni juga telah diambil kira dalam penghasilan catan ini berdasarkan penggunaan rupa-rupa yang telah dipermudahkan. Kesemua rupa yang dihasilkan mempunyai keserataan dari aspek bentuk dan saiz. Penggunaan warna-warna latar dan subjek matter di dalam kelompok yang sama sekaligus menonjolkan keharmonian pada catan. Catan ini juga berjaya menimbulkan kesan pergerakan dan mewujudkan kesatuan dari segi bentuk dengan baik. Pengaplikasian unsur-unsur seni dan prinsip rekaan secara tepat menimbulkan kesatuan yang bermakna di dalam karya ini. Menurut pandangan Abdul Latif Muhyiddin, apa-apa yang dilukis merupakan satu manifestasi diri seseorang seniman di mana mereka mengolah kembali pengalaman itu melalui deri rasa dan sentuh. Di dalam karya pago-pago yang dihasilkan beliau, didapati beliau seolah-olah cuba untuk menggambarkan pelbagai perkara yang menyentuh hatinya melalui pengucapan estetik, pengolahan bahasa dan pencarian dalam diri. Pengolahan karya ini yang bersifat ikonik dan berlambang adalah elemen-elemen yang bertindak sebagai pengucapan rasa hati yang menjadi tema. Antara temanya adalah rasa cinta, perjuangan, kerinduan, kekaguman terhadap kebesaran Maha Pencipta dan kekecewaan terhadap sesuatu kepincangan. Abdul Latif Muhyiddin cuba untuk menggambarkan pengalaman-pengalaman beliau, suka duka pahit manis sepanjang mengembara di negara-negara jiran iaitu Indonesia, Thailand dan Indochina. Penggunaan garisan-garisan yang tebal menimbulkan imej pagoda yang pernah dilawatinya, memberi makna kegagahan dan kekuatan pada subjek matter tersebut. Dalam karya ini, pelukis cuba untuk menyampaikan sesuatu mesej seperti keagungan seni bina pagoda itu sendiri. Pagoda yang merupakan tempat beribadat yang sinonim dengan kepercayaan masyarakat setempat mencerminkan unsur-unsur kebesaran Tuhan yang berkait rapat dengan nilai-nilai kekuatan garisan yang tebal tersebut. Selain itu, warna-warna alam yang digunakan oleh beliau dapat diterjemahkan dengan pendekatan diri terhadap alam kaya dengan unsur-unsur mitos. Bentuk-bentuk ekspresionis, simbolisme dan lukisan alam yang terdapat dalam karya telah sebati dengan baik dalam pago-pago di mana catan ini sentiasa bergerak dalam garis dan warna. Ianya merupakan gabungan antara elemen-elemen visual dan verbal yang berjaya menonjolkan gestural dan tekstural yang memukau para audien yang memerhati dan mentafsirkannya.